الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salatin wa atamu taslimin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bab pada malam ni bab yang ke-38. Babu Fadlil mahiri bil Quran walladhi yatatatta'u fihi. Ini bab kelebihan orang yang mahir dengan Al-Quran dan orang yang gagak membacanya. Hadithu Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul ladzi yaqra'ul Quran wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiram wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi shadidun falahu ajran. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia menghafalnya, mengingatinya, maka dia bersama dengan utusan ataupun duta yang mulia. Dan perumpamaan orang yang membaca dalam keadaan dia terpaksa menjaga ataupun berhempas pulas, berusaha untuk mengelokkan bacaannya itu, mengalami wahwa alaihi, mana dia membaca dengan sentiasa menjaganya, wahwa alaihi syadid, dan dia mengalami kepayahan dalam membacanya, maka dia mendapat 2 pahala. Ini hadis lafaz Imam Bukhari. Kalau lafaz Imam Muslim, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatatatta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang mahir tentang Al-Quran, maka dia bersama dengan utusan-utusan yang mulia ataupun penulis-penulis wahyu yang mulia, yang berhati-hati, yang penuh dengan kebaikan, ketaatan. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia gagap dan dia mengalami kepayahan, maka dia mendapat 2 pahala. Ada perbezaan riwayat. Jadi hadis ni bersabit dengan kita seperti mana yang disebutkan mula-mula tadi, kelebihan orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ma'as safaratil kiramil bararah, mana dia bersama dengan malaikat, yang mana sifat malaikat ni dia sebagai safir, maknanya utusan. Dalam bahasa Arab moden dia panggil duta, mana dia bersama dengan duta. Kira-kira malaikat ni duta bagi pihak Allah Ta'ala untuk bawa Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia menjaga, maka dia menjadi seorang yang mahir, maka dia bersama dengan malaikat yang mulia, malaikat yang taat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perumpamaan di sini tentang kelebihan orang yang ingat molek Al-Quran. Jadi ada beberapa perkara di sini. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran wa huwa hafiz, mana dalam keadaan dia ingat, tidak kata dia lupa, baca tu sekak,
tukar, tidak. Jadi disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis satu lagi, mana al-mahir, orang yang mahir, orang yang expert, orang yang memang cekap dalam membaca, mana dia boleh sebutlah huruf-huruf tu, tidak kata satu tempat tu Ramadan jadi Ramadan, Ramadan tu mai Ramadan pasal tu, nawaitu soma Ramadan, jadi tak boleh sebut huruf tukar. Jadi orang yang mahir tu maknanya dia baca dengan teliti, tak ada yang terlupa, dan dia tahulah nak sudah macam mana ayat-ayat dia baca tu. Wahum ghafilun ko dak, wahum karihun. Jadi tidak kata wahum kafirin, wahum kafirun. Dia tahu, tak mungkin ada wahum kafirin. Mana dia tahu dah wahum kafirun ataupun wahum karihun, tak ada wahum karihin. Mana dia mahir lah. Jadi tak boleh kau mahir ni. Pertama sekali dalam hadis ini sebut ya ta'ahadu, mana dia memang menjaga. Ya ta'ahad ni seperti lafaz hadis sebelum pada ni kita jumpa Nabi SAW bersabda, hadis ke berapa? Hadis yang ke 452. Hadis 452. Iaitu Nabi SAW kata, innama masalu sahibil Quran kama sali sahibil ibil mu'allaqah in ahada 'alaiha amsakaha. Kalau dia jaga molek, maknanya tak terlepas, tak terlucut. Jadi hafalan kita lagu tu jugalah dia mudah terlucut. Jadi Nabi SAW buat perumpamaan di sini supaya kita mudah faham. Jadi nak beli komahir ni memang kena jagalah. Hari-hari kena baca. Hari-hari kena baca, dia ada sukatan dia berapa, 1 juzuk sehari ke 3 juzuk sehari ke, dia kena habiskan. Jadi dia perlu kepada penjagaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW sebut kedudukan dia ni macam malaikat. Jadi macam malaikat tu macam mana? Nak suruh kita ni rasa bertuah dan rasa bertanggungjawab. Bila mana kita diberi pilihan oleh Allah SWT untuk ingat Al-Quran ni, maka kita seolah-olah macam malaikat. Yang mana malaikat ni bila dia terima arahan daripada Allah SWT, maka dia akan jaga molek. Jibril bila mana dia dengar Al-Quran tu daripada Allah SWT, dia dengar dengan sebaik-baiknya, dan begitulah dia menyampaikan kepada Nabi SAW. Mana teliti menjaga. Seperti mana Allah SWT sebut, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Mana sesungguhnya Al-Quran itu berada di tempat yang tinggi, yang mulia. Tidak ada yang menyentuhnya itu malaikat-malaikat yang suci. Maknanya mereka tu jaga molek lah Al-Quran ini. Jadi ini sebagai peringatan kepada kita, kalau mana ingat Al-Quran ni, ikutlah. Banyak mana kita ingat. Kalau kita ingat 10 juzuk, buat cara 10 juzuk. Kalau ingat 30 juzuk, lebih-lebih lagi. Kalau ingat 15 surah pun, dia kena jaga juga. Mengikut tingkatan masing-masing lah, dia akan dapat darjah tu, mengikut usaha dia. Kemudian Nabi SAW menyebut orang yang mendapat 2 pahala, iaitu orang yang membaca Al-Quran, dia jaga, wa huwa alaihi syadid, mana dia berat kepada dia tu dalam menjaga dia. Mana dia nak boleh jadi mahir ni, dia kena lalu peringkat ni dululah. Mana Nabi SAW mula-mula sebut yang pertama orang yang mahir. Orang yang mahir, dia bersama dengan malaikat. Tapi nak boleh kau mahir ni payah dululah, susah. Dalam hadis satu lagi dia sebut ya tatatta'u, mana dia tergagak-gagak.
nak sebut. Telo lagi. Telo lagi. Maknanya kalau wakaf tu tak cukup, sama lah orang panggil curi nafas. Curi macam. Dah nyawa tengah. Wakaf tidak sepatutnya, patut sambung lalu, ambil nafas situ. Tu tanda-tanda tidak mahir, tergagak-gagak. Nak sebut tu bulan berjetak semacam. Jadi dalam keadaan kepayahan tadi dia usaha juga, maka dia dapat 2 pahala. Dan ini tidak bererti orang gagak ni dia lebih utama daripada orang mahir. Tidak. Orang mahir tu Nabi SAW walaupun tidak sebut pahala dia banyak mana, tetapi bila disebutkan dia tu bersama dengan malaikat-malaikat, maka kita boleh bayar lah. Tinggi kedudukan dia tu. Sebab malaikat ni di akhirat macam-macam. Ada hak pikul aras, ada hak jaga tu jaga ni. Mana kita ni duduk tempat yang istimewa. Bukan kata duduk bersama dengan orang-orang biasa duduk. Jadi orang mahir dengan Al-Quran ni, ganjaran dia tu lebih-lebih lagi lah berbanding dengan orang yang merangkak-rangkak tadi, orang yang tergagak-gagak. Jadi Nabi SAW mula-mula sebut hak paling mulia, paling tinggi kedudukan. Kemudian baru Nabi sebut orang hak kepayahan tadi. Takut-takut kata siapa dia kat pandai lagu tu Quran nak boleh tu ada kelebihan, jadi tak ada gia lah kita setara ni je. Kokak-kokak baca. Jadi Nabi pun sebut hak mana belum capai tahap mahir tadi, kalau kadang dia berusaha, dia gagak, tetap dia mendapat 2 pahala. 2 pahala ni dari sudut mana? Pahala yang pertama kerana dia baca, kerana yang kedua kepayahan. Lepas tu kalau dia tak ada gagak dah, maka dia paksa pahala. Tidak. Jangan salah faham gitu. Mana kalau gitu saya setahun ni biar gagak-gagak boleh 2 pahala. Dia mau baca laju molek tu so pahala kawin 2. Ada, jangan fikir gitu. Kalau tidak tak ada kelebihan orang pandai. Jadi orang pandai tu kelebihan suku dah. Jadi hak tak pandai ni, baru-baru pandai ni, tengah-tengah belajar ni, dia dapat 2. Jadi di sini kita boleh nampak betapa Allah SWT ni tetap memberi pahala, menghargai usaha kita walaupun tak belah mana. Tapi kadang-kadang kita tak. Kalau kita jadi tu guru ni, hak mana anak murid kita, hak gagak-gagak ni gerai tu. Ai murid tak. Lu ngepek tak cakap. Tukar takir lagi. Tongnya zo dah. Tukar macam. Jadi buah nak marah tu adalah, tapi lagu itulah kita kena faham. Dia orang yang tergagak-gagak ni tetap ada kelebihan. Bukan lebih kerana dia tu gagak. Bukan sebab dia sakut tu dia dapat 2 pahala. Semata-mata tu tidak. Maksud dia tidak putus asa untuk terus belajar, untuk berusaha jadi pandai. Tu maknanya kelebihan ni kelebihan orang panggil aridi, bukan kelebihan mutlak gagak-gagak tu. Dia diberi pahala kerana gagak tu kerana usaha dia, maknanya dia tidak putus asa. Jadi orang mahir tu banyaklah pahala dia. Seperti mana yang kita maklum, 1 huruf tu 10 hasanah. 1 huruf 10, 2 20. Nabi kata lam akul alif lam min harfun, walakin alif harfun wal lam harfun wa min harfun. Alif lam itu bukan 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, min 1 huruf. Maknanya 3 huruf dari situ 30 pahala. Kemudian bab istihbabi qiraatil Qur'ani ala ahli al-fadli wal huzzaqi fihi wa in kana al-qari afdalu min al-maqru'i alayhi. Ini bab kelebihan membaca Al-Quran kepada orang-orang yang utama dan orang-orang yang cerdik, orang yang mahir.
meskipun yang membaca itu lebih utama lagi daripada yang dibacakan kepadanya. Maknanya orang hak pandai baca Quran, tak apa dia hajar kepada hak pandai juga. Hadis Anas bin Malik qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ubay, inna Allah amarani an aqra alayka lam yakunil ladzina kafaru qala wa sammani qala na'am fabaka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda kepada Ubay, yakni Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan saya supaya membacakan Al-Quran kepada engkau. Baca surah mana? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itulah surah Al-Bayyinah. Jadi dia pun kata, Allah Ta'ala sebut nama saya ke? Nabi kata ya. Fabaka, lalu menangislah Ubay bin Ka'ab. Maknanya terharu. Jadi di sini tajuk dia tu kita boleh faham dah makna hadis ni. Iaitu Nabi mendapat arahan daripada Allah SWT supaya baca surah Al-Bayyinah ni kepada Ubay bin Ka'ab. Mana Nabi tu Rasul. Ubay bin Ka'ab ni sahabat. Dan Ubay bin Ka'ab ni memang terkenal lah. Nabi SAW kata, wa aqra'ukum aqra'ukum bil Quran Ubay. Hak paling pandai baca Al-Quran di kalangan kamu ni adalah Ubay bin Ka'ab. Dia adalah kelebihan. Wa afradukum, hak pandai harta pusaka Zaid bin Thabit. Ramai lagi lah sahabat-sahabat dia ada kelebihan-kelebihan masing-masing. Jadi Ubay bin Ka'ab ni zaman Umar Al-Khattab, dalam bab kita baca baru ni, bab semaya tarawih, dia lah ta'ibah. Arahan daripada Sayyidina Umar, ipung sahabat-sahabat ni supaya semaya belakang Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab tu menjadi imam. Mana diakuilah orang yang pandai. Jadi di sini Nabi hak terima Al-Quran daripada Allah SWT diarahkan supaya baca, ajar, baca di hadapan Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab ni kira-kira pandai lah. Pandai. Sebab apa? Sebab sebelum pada ni memang dibaca dah kepada sahabat-sahabat lain. Cuma hal ni bila Allah SWT sebut nama dia, mana dia tanya, Allah Ta'ala sebut saya ke? Nabi kata ya. Tak Nabi ni pun maka di situ kita boleh nampak kedudukan Ubay bin Ka'ab ni, mana sahabat yang mulia, kelebihan dia ni sehingga disebut nama dia oleh Allah Ta'ala. Sehingga Nabi ni diarah supaya baca secara khusus kepada dia. Jadi di situ menunjukkan kelebihan Ubay bin Ka'ab. Maknanya Nabi hak pandai dah, Nabi hak terima Al-Quran, Nabi yang mulia, Nabi yang Nabi, seorang Nabi baca kepada sahabat. Jadi antara hukum yang boleh kita buat kesimpulan di sini iaitu seorang guru dia boleh nak ajar secara khusus murid-murid yang terbaik. Dia ngajar dah ramai-ramai ni. Dia ngajar ramai-ramai ni semua ni. Kemudian dia rasa ada daripada ramai-ramai tu adalah 5 orang hak cerdik. Hak apa? Hak bukan mata parang. Hak mata sadar. Dah mata sadar, tajam otak. Hak cerdik. Jadi ramai-ramai tu pandai dah, tapi dia maknanya bagi dia hak ni kalau ngajar sejak macam ngajar kepada orang itu 20 ilmu. Dah 20 ilmu. Maknanya kalau ramai-ramai tu ngajar mungkin boleh baca 2 hadis. Kalau hak dia ni 10 hadis, 50 hadis tu main-main. Sebab dia pandai pada ayat isyarat. Ni dalam surah ni, surah Baqarah ayat sekian. Jadi orang cerdik tu dia ngapa dah dia boleh cari. Maknanya di sini tak apa seorang guru itu pilih yang terpilih di kalangan murid dia tu untuk diberikan ilmu yang khusus. Tak apa. Tidak kata pilih kasih dah.
Sebab apa? Sebab ilmu ni dia bergantung kepada kemampuan persediaan lah untuk orang yang belajar tu. Supaya budak-budak belajar ni tak kira kita nak ngajar mek tambah dia. Di atas satu tak ngajar, kita mek tambah lah. Di atas 4 pun belajar. Jadi tapi kalau dia tu di atas satu dah tak makan, kita nak ajar mek tambah pada dia tak ada masalah. Walaupun ramai-ramai di atas satu tu orang belajar sains dah secara umum gitu, dia nak ajar fizik tak ada masalah. Sebab dia kira berbaloi. Mana makan budak ni makan cukup, tak apa boleh. Jadi orang yang tak boleh deki lah. Jadi tak apa. Kemudian surah yang jadi apa Nabi suruh dia, sebab apa Nabi Allah Ta'ala suruh Nabi baca pada dia ni? Macam-macam lah tafsiran. Tadi maknanya nak ayatnya kelebihan dia lah, nak menyatakan lebih ubay ni sehingga Allah Ta'ala beri arah khusus. Itu kita sebut tadi. Ada juga yang kata dibaca secara khusus ni supaya biar terbukti bahawa Nabi ni memang baca ayat kepada sahabat. Dan tidak berarti ayat ni Nabi tak baca pada orang lain. Tak, Nabi baca. Cuma nak ayatnya surah ni oleh kerana ada ni Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Dalam surah ni kita baca Rasulan minallah, mana rasul daripada Allah Ta'ala tu baca yatlu suhufan mutahharah, baca suhuf, baca lembaran-lembaran yang suci. Maknanya memang Nabi baca sungguh. Maknanya turun ayat ni untuk membuktikan Nabi beramal dengan ayat ni, bahawa Nabi ni baca. Maka Nabi Allah Ta'ala suruh Nabi baca pada ubay. Maknanya disebut dibaca ke surah ni supaya Nabi beramal dengan kandungan surah ni. Itu mana? Nabi baca kepada sahabat dia. Sebab surah ni, nama surah ni orang panggil surah Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dan juga orang musyrik ni dia tidak terpisah daripada kufur mereka tu sehingga mari kebenaran. Itu maksud ayat lebih kurang lah. Jadi mari bukti kebenaran ni, maka sempurna hujah, maka tak ada alasan lagi untuk tolak kerasulan Nabi SAW. Kena timur. Jadi dalam surah ni disebut ayat tadilah Rasulun minallah, mana rasul dari Allah Ta'ala itu baca ayat. Jadi antara orang yang dibacakan ayat ni kepada dia Ubay bin Ka'ab. Dan Nabi baca juga pada orang kafir tu. Jadi Nabi nak baca ke apa? Pada orang kafir bila dakwah mestilah Nabi baca dalil Al-Quran tu. Memang lagu tu. Takkan Nabi dakwah masuk Islam. Tak, masuk surga. Lepas tu setakat gitu. Lepas tu Quran hak tu pada Nabi tu baik dah apa? Jadi Nabi bacalah pada orang kafir. Memang tugas kepada Nabi ni membaca ayat-ayat Al-Quran kepada umat dia. Sama ada hak beriman dah ataupun belum beriman. Maka begitu jugalah tugas guru-guru ni, dah alim ulama ustaz ke, dia kena bacalah ayat kepada pendengar, pada orang belajar dengan dia. Tak boleh kata hukum dia ni halal, hukum dia ni haram, setakat tu. Jadi dia kena ayat lah. Dalilnya dalam Quran, dalam hadis. Ayat sini, surah ni, hadis tu, hadis ni. Lepas tu dia pun hurai lah. Cara faham daripada hadis ni gini. Cara dia. Jadi lagu tu cara yang menjadi cara pegangan ataupun amalan ulama terdahulu sejak daripada zaman lalu ni sampailah pada zaman sahabat. Cuma adalah setengah orang tu kata orang awal ni tak tahu dalil pun tak apa, dia nak beramal. Tu sebenarnya bahaya tu. Orang awal ni kalau kita tak baca ayat Quran kepada dia, tak baca hadis daripada dia, dia dengar apa? Kata-kata kita. Jadi kata-kata kita ni tak ada nilai. Kata-kata tok guru kok, setara mana tinggi dia, tak ada nilai. Kalau dia kata benda ni halal, benda ni haram, benda ni makruh, benda ni sunat. Jadi kita nak telan lagu tu. Kalau kita fikir balik, memanglah dia tok guru. Dia ustaz, dia ulama, tapi
pada syarak kata-kata dia tak ada nilai. Sebab apa? Sebab kata-kata ni ada nilai bila bersandar kepada Quran, bersandar kepada hadis. Baru ada nilai. Jadi kalau dia tak say ayat pun tak apa. Ni dalil dia sini, surah sekian-sekian. Dia tak say ayat pun tak apa, tapi kalau ditanya, Ustaz, boleh beri ke rujukan kepada saya ayat mana kata boleh? Sebab saya ni sebab saya nak buka Quran. Jadi tak boleh dia kata awak ni tak perlu Quran ni, dengar saya ayat sudah. Wasap agama gitu. Itu berarti kita susu ilmu. Jadi kalau ada orang tanya kita dalil mana? Dalil. Jadi kita kena bersedia jawab. Nama lagi Tok Guru. Kalau kita tak boleh jawab, kena ayat saya tak tahu. Saya tanya, dah ustaz ayat lagu tu. Kena lalu kita. Kena. Maknanya kita tidak amanah. Bila orang tanya dalil, tak boleh nak ayat. Jadi kita kalau terlajak lah kata, kita kata benda ni haram, tak boleh. Contoh kata orang tanya forex boleh ke tak? Forex lah apa? Tukar mata wang ni dah. Naga tukar mata wang online forex. Online forex ni boleh ke tidak? Kita kata boleh. Dalil? Dalil sebab saya bidang saya. Tak say. Tidak akademik aku tu. Kena ayat. Kalau dia kata saya salah, minta maaf. Dia kena jujur lah, betul lah. Sebab ulama ni mudah ya. Kalau dia salah, dia kata saya minta maaf. Abu Hasan Asy'ari tu 40 tahun duduk dalam Mu'tazilah, sesat. Dia istihad. Dia kata saya hari ni tinggal aliran Mu'tazilah. Seperti saya pecah jubah saya ni. 40 tahun saya sesat. Dia boleh ayat. Tak ada masalah. Jadi kita amanah lah. Maknanya kalau kita tak tahu dalil, jangan pandai-pandai waktu pergi hukum lah. Sebab apa? Sebab kita orang akan pegang kata-kata kita. Mana Tok Guru ni kalau dia kata benda ni halal, walaupun dia sebut secara tu tak ada orang tanya, dia kena ready lah. Kalau orang tanya kelebihan katalah kelebihan isteri basuh pinggan suami makan, kelebihan duduk dalam syurga bersama dengan Siti Fatimah. Dia ayat kelebihan lagu tu. Orang tanya, ustaz dalam kitab mana? Dia kata, tak usah tanya lah dalam kitab mana. Tak, saya ayat apa awak tak boleh cari. Jadi dia mati gitu. Jadi itu menutup proses belajar. Sedangkan orang mari ni nak belajar, mestilah dia tanya ustaz dalam kitab mana, hadis mana, ayat Quran lagu mana. Dah. Lepas tu kalau kita boleh ayat Quran mana pula, muka dia baca sama kan, ustaz ku mana ayat ni sebut lagu ni, tiba-tiba ustaz kata haram. Ku mana? Jadi kita pun ialah cara dia, orang panggil cara berhujah, cara istidlal, mana kita boleh ayat. Jadi yang dikatakan ulama orang mahir ni, dia mahir lah, dia menguasai ilmu dia tu, dia tahu hukum, dia tahu dalil mana, cara proses daripada dalil tu dia panggil proses istinbat, proses waktu ambil hukum, analisa lah. Kalau sekarang ni analisa, kalau kira matematik tu jalan kira, dia kena jawapan tu biasa dah kita tahu, jalan kira tu gini. Dia kena ada dia punya penghujahan. Jadi itu yang dikatakan sifat agama ni bayyinah, dia kena ada bukti. Jadi Nabi baca ayat-ayat Al-Quran, maka kita pun kena baca ayat Quran lah. Allah Ta'ala kata wajahid bihim jihadan kabira, berjihadlah kamu menentang, berhujah dengan orang kafir itu dengan Al-Quran, jihad yang bersungguh-sungguh. Maknanya kita memang kena sebut. Jadi tak kira lah orang masjid kita tanya ustaz dalil mana, kita naik angin. Tunggu jadi naik angin. Cuma kita tanya tu kena beradab lah. Ustaz dalil mana tak ayat kata boleh tu? Dia marah, nyetok lah. Ustaz kena ayat model lah. Dah. Kena apa?
Oyak berjuru sikit. Tanya tu cara berjuru sikit. Sebab kadang-kadang ni orang ni macam-macam. Dia tanya kita tu dia nak sudi. Ada dah dia dia tanya tu bukan nak belajar tapi dia nak ada niat dia. Tu memang tak patutlah. Jadi ini kelebihan Ubay bin Ka'ab sehingga Allah SWT sebut nama dia. Allah Ta'ala perintah Nabi baca Quran kepada dia. Dan ini juga sebagai isyarat bahawa lepas pada ni dah kena belajar dengan Ubay. Maknanya Quran ni lepas pada ni kena ambil daripada Ubay bin Ka'ab. Mana baca tu lagu mana, kena ikut dia. Kira-kira dia belajar secara khusus daripada Nabi SAW. Kemudian di sini seseorang itu patut menangis kerana terharu, gembira. Kadang-kadang setengah orang tu kan dah orang putih lah, orang putih dah boleh sayang autograf, jerit dah ahli katalah dia peminat bola sepak. Kawan tu menang bola jersey perlu tu kau dia kat suka siung kat teriak lah. Tu orang panggil fanatik. Dia panggil apa dalam istilah obses, terlampau tasuk. Tasik lah. Tapi kita kena tengok cara sahabat ni. Tepat dia gembira mana, tepat dia menangis mana. Ini yang sepatutnya. Bukan kita gembira teriak jadi terharu dengan ahli-ahli dunia. Itu tak patut. Kemudian babu fadl istima'il Quran wa talabil qiraati man hafazahu lil istima'i wal buka. Ini bab kelebihan mendengar Al-Quran dengan penuh perhatian dan meminta daripada orang yang ingat supaya membacanya. Mana meminta orang yang ingat biar dia baca supaya dapat didengar dengan penuh perhatian. Wal bukai, dan kelebihan menangis indal qiraati wat tadabbur. Menangis ketika dibacakan Al-Quran dan ketika kita tadabbur, ketika kita merenung Al-Quran. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya qala qultu aqra'u alayka wa alayka unzil qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi qala faqara'tu an-nisa hatta idza balaghtu fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida qala li kuffa aw amsik fara'aitu 'ainaihi tazrifani. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah kepada saya. Mana Nabi minta Ibnu Mas'ud ni baca, mana Nabi nak dengar. Aku pun tanya, aku pun kata, patutkah saya membaca kepada engkau wahai Rasulullah Al-Quran ini sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepada engkau? Maknanya tak layaklah saya ni nak baca depan tu guru. Tak layak. Sebab Al-Quran tu engkau ni maknanya dibacakan kepada engkau itu oleh malaikat. Maknanya engkau Rasulullah ni belajar daripada malaikat, dengar daripada malaikat. Jadi tak patut saya ni baca kepada engkau tu. Jadi Nabi kata tidak. Aku ni suka untuk mendengarnya daripada orang lain. Maknanya di sini Quran ni dia ada dua bentuk ibadat dalam bacaan ni. Satu, kita sendiri baca, itu tentu dah dituntut. Yang kedua, kita kena dengar orang lain baca. Kadang-kadang kan bila kita dengar orang lain baca ni, adalah kita baru sedar tinggal sehuruf salah bagi. Masa kita baca sendiri tu tak serah.
Bila kita dengar orang lain baca tu, rupanya salah situ kita. Inilah hadis ke berapa? Hadis 451. Dah. Nabi kata Allah Ta'ala rahmat pada dia sebab dia telah mengingatkan satu ayat yang aku telah terlupa. Itu kelebihan mendengar dan memperdengarkan bacaan. Dua-dua tu ada kelebihan. Jadi Nabi SAW nak dengar daripada orang lain. Jadi begitu juga dalam bab ni, bab orang panggil bab musyafahah ni dah. Mana kita dengar tok guru baca, kita pun kena baca juga depan tok guru. Kalau duk main tok guru saja baca, kita tak baca ataupun kita baca sekali dengan dia, tak jadi. Sebab mana tahu kita betul, kita salah. Jadi orang panggil tasmi', kena memperdengarkan bacaan. Kita kena perdengarkan kepada tok guru. Jadi Ibnu Mas'ud kata, aku pun membacalah surah An-Nisa sehingga sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na, bagaimana agaknya nanti bila mana kami bawakan dengan seorang saksi daripada setiap umat, dan kami bawakan engkau sebagai saksi kepada mereka itu. Mana bila sampai pada ayat ni, ayat lagu mana? Nak kira lagu mana esok? Bagaimana nanti puak-puak yang engkar kepada Rasul ni, apa yang boleh mereka nak jawab depan Allah Ta'ala bila mana Allah Ta'ala awak mari dari setiap pada umat tu Rasul yang menjadi saksi. Kemudian kami bawakan engkau Muhammad jadi saksi kepada mereka ni, mana puak-puak yang engkar kepada engkau, tasih beriman dengan aku. Mana tak ada alasan lah. Jadi Allah Ta'ala yang maha hakim, maha bijaksana akan panggil Rasul-Rasul dia, yang mana Rasul-Rasul dia ni adalah insan yang paling mulia, akan memberi saksi. Di mahkamah Allah Ta'ala Maha Adil, ambil pula saksi yang paling dipercayai. Maka di situ orang-orang yang engkar kepada tauhid, orang-orang yang engkar kepada Rasul ni, tak ada jawapan dah. Jadi Nabi menangis ni, sebab bila siapa sebut ni lah, wajibna bika, kami akan bawa engkau itu Muhammad sebagai saksi untuk mereka. Jadi maknanya ayat tu ditujukan kepada Nabi lah. Jadi Nabi dah, Nabi kata berhenti setakat ni. Jadi Ibnu Mas'ud tengok pada Nabi, tengok berair mata, berlinangan air mata, mata Nabi tu. Jadi maknanya Nabi menangis. Jadi boleh menangis di sini maknanya memang Nabi dengar sungguh-sungguh lah. Tidak kata macam setengah tu guru tu. Tak. Anak murid baca Quran, dia ada baca WhatsApp. Memang lah dia dengar Quran. Dah, dia boleh dengar. Kadang-kadang orang tok guru Quran ni mari semok depan dia tiga. Tiga biasanya dua lah. Mana dia boleh dengar. Kadang-kadang dia dengar ni dah pokok dia piak tu. Dah. Sebab dia ingat. Dia ingat orang ni baca salah mana, sebab walah orang yang mahir Quran lagu tu sepatutnya dia boleh semok dalam satu masa tu dua ataupun tiga. Kalau ni semok dengan telinga, kalau ni semok dengan mata. Jadi Nabi boleh menangis tu maknanya Nabi mendengar dengan penuh perhatian dan dengar dengan tadabbur. Maknanya faham makna. Mana sallallahu Nabi ni masa besar ni, mana sallallahu, mana kalau kita bayangkan diri kita lah besar ni tugas Nabi ni, tanggungjawab Nabi ni, sebab Allah Ta'ala nak tanya esok. Allah Ta'ala nak tanya esok, betul ke Rasul ni mari nyapa pada engkau? Tapi kalau kena kita juga ada ayat ni berapa kali dah kamu baca pada orang sebelah rumah kamu hadis ni. Lepas kita dah kita nak ayat lagu mana, berapa kali dah kita gerak anak kita semaya subuh.
Maknanya satu masa kita akan menjadi saksi. Jadi kita ni layak ke tak jadi saksi? Jadi orang tak umat tadi dalam ayat tu, umat tu akan dihukum. Takut kita ni jadi saksi ni, dah. Pas saksi-saksi kena hukum. Juga kita tak lepas kita. Maknanya tugas menyampaikan kebenaran dakwah, nak baca ayat Quran, ayat hadis ni juga. Kau kata kau halim, kau besar. Orang kata kau halim, kau besar setan. Nafsu kau besar, perasaan takabur tu kau kuat. Kau deki pun ada juga. Pasal saja dia haling, jangan buat gitu. Jadi di sebalik tanggungjawab tu dia ada kelebihan. Seperti juga pemerintah yang adil ni, pemerintah yang adil ni dia duduk di bawah naungan Allah Taala akhirat. Jadi kalau pakak ngelik tak jadi pemimpin yang adil, tak terlibat dengan pemerintah, rakyat dalam kesolim jawabnya. Jadi kena ada. Jadi kita ni dia Allah Taala buat ada. Di sebalik tanggungjawab yang besar tu ada pahala yang besar. Jadi dia tak boleh dah, dia ada tu kos melepas. Mana hak kita terpaksa susah, kalau terpaksa kerugian yang terpaksa kita tanggung untuk kita dapat kelebihan di kemudian hari. Jadi begitulah ayat yang dibacakan kepada Nabi, dan Nabi sangat terkesan sehingga Nabi menangis. Maknanya di sini kita kena berusaha membaca Al-Quran ni siapa kita boleh menangis. Jadi nak siapa tahap ni kena faham lah, kena menghayati, kena faham maksud dia tu, kena bau jeliga. Kita gitu baca Al-Quran. Tepat hak Nabi menangis tu, gitu kita baca. Setengah tu duk golek kepala macam Masya Allah. Mana lemah benar kita ni. Kemudian hadis satu lagi tu cerita lain pula. Lebih kurang ya sama makna dia tu. Itu surah Yusuf. Surah Yusuf berkenaan dengan ayat yang dibaca tu surah Yusuf. Setakat itulah. Maknanya kelebihan mendengar Al-Quran yang dibacakan daripada orang lain. Mana kita jangan wagah lah. Sekali-sekala tu kalau ada qari tu baca, kita cuba dengar dengan penuh penghayatan. Setakat itulah wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.